Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, so hari ini sudah masuk terus bab yang kedua lah. Bab yang kedua yang kita maklum nama tajuk dia ialah matrix. Okay, so Posu punya target kita nak buat dua bahagian. Okay, so hari ni Posu akan settlekan sebahagian pertama dulu. So next video ni akan go through untuk bahagian kedua. Kiranya sampai habis lah. Dan habis je benda ni kita akan masuk bahagian chapter baru, bab baru tu kan, benda ni insurance bab 3. Okey, so buat semua dia dulu lah. Right. Okey, right. So hari ni matrix bahagian 1. Okay. Okay. So ikutkan kelas hari tu sebelum ni sudah pernah terangkan dah kaitan dengan matrix ni. Okay, dah pernah terangkan dah sebelum ni. Matrix ni basically adalah satu nombor. Okay, dia adalah satu nombor yang mana kita bukan tulis dia sebagai single digit, tapi kita akan tulis dia dalam bentuk ada kolom. Okey, ada row dengan kolom ataupun baris dan laju. Susunan nombor ni dia bergantung pada baris dan laju. Okey, seperti mana gambar ajar kat sini. Baris yang melintang ni kita panggil sebagai baris. Okey. Dan yang sebelah atas ni ialah baris 1 dan yang kedua ni baris 2. Dan yang menegak ni kita panggil sebagai laju. Ini laju 1, laju 2 dan laju. Matrix ni dia tak kisah ada berapa baris ataupun berapa. Kalau kita nak tahu dia matrix ke tak, dia mesti kena ada hubungan ni. Okey. Wajib kena ada hubungan. Itu benda pertama kamu kena faham. Okey. Yang keduanya, okey, setiap nombor dalam ni nama dia unsur. Okey. Nombor-nombor kat dalam ni contoh kan kat dalam ni A ni kan. Okay. Ini semua kita panggil nombor-nombor dalam ni kita panggil sebagai unsur. Okay. Itu nombor 2 lah. Okay. A, B, C, D, E, F ni semua kita panggil unsur. Okay. Nombor 3. Bila kita nak sebut satu matrix tu, kita faham benda tu sebagai baris dan laju kan. Tapi bila kita nak tulis dia dalam bentuk matematik, kita akan namakan dia sebagai peringkat. Contoh dalam situasi ni ada baris 1, baris 2, laju 1, laju 2 dan laju 3, betul? Jadi dia ada dua baris dengan dua baris tiga laju. Betul? Dua baris, tiga laju. Jadi dalam situasi ni kita takkan tulis 2B 3L, tapi kita tulis sebagai 2 darab 3. Kenapa? Sebab sini adalah baris dan sini adalah laju. Dia adalah baris darab laju ataupun kita tulis sebagai 2 darab 3. Kita faham terus. Sebelah kiri ni baris, sebelah kanan ni laju. So kamu kena tulis 2 darab 3. Kalau contoh, okay, buat sebagai contoh yang ni kan. Sekejap mana contoh. Kita bagi contoh ni. Nampak? 2 darab 2. 2 darab 2. Maksudnya 2 darab 2 apa? 2 baris, 2 laju. Okay. Ini dah cerita lain lah Okay. So itu basically benda yang kamu kena faham. Pertama tadi, baris yang melintang, laju yang menegak. Atas ni baris 1, baris 2, laju 1, laju 2, laju 3. So dia boleh jadi banyak benda. Okay. Baik. Kita go through soalan by soalan. Okay. So contoh satu kat sini, panjanglah ayat dia kat sini, Pak Sultan baca. Tapi nampak tak dia dah bagi siap-siap kotak kat sini. So masa bagi kotak dekat sini, apa yang Ayin kena buat? Ayin tukarkan saja dalam bentuk matrix. Bentuk macam mana? Buat kurungan,
salin je terus. 85, 75, 80. Okey. Dan seterusnya lah. Itu sahaja untuk bahagian pertama ni. Okay. Jom kita tengok soalan ni. Right. Soalan ada 3. Paksa akan cuba selesaikan selalunya. Paksa akan bagi 2 soalan untuk Ain cuba sebagai latihan. Okey. So, paksa akan cuba soalan nombor 1 ni. So, sama juga paksa tak baca soalan ni, malah nak baca. Tapi dia dah bagi siap-siap dan nombor kat sini kan. Jadi, apa yang kena buat sebenarnya tukar je dalam bentuk matriks. Macam nak buat? Buat je lah. Buat garis macam ni. Kolom dia salin je. 20, 15, 40, 34, 60, 53, 80, 72. So, itulah untuk matriks yang berhasil. Okey? So, itu soalan nombor 1. So, soalan nombor 2 dan 3 ni, maksud nak Ain cuba. Okey? Jadikan sebagai homework. Buatlah. Ain kena cuba. Right? Okey. So, kita terus tengok soalan latihan nombor 2 ni. Sini ada 4 soalan. Maksud akan bantu Ain dalam 2 soalan. Lagi 2 tu sebagai homework. So, dalam situasi ni, sama juga. 3 dengan 4 ialah homework. Okey. Alright, kita terus tengok. Dalam ni berapa? Baris 1. Dalam sini ada 1, 2, 3 baris. So, kita tulis 3 baris. Laju 1, 2. 2 laju. Peringkat dia ialah 3 darab 2. Itu sahaja. Kan? So, Ain buat macam ni nanti. Alright, so soalan ni jadi apa? Ada berapa baris? 1, 2. So, dia dah 2 baris. Kemudian 1, 2, 3. Ada 3 laju. Maka peringkat dia jadi 2 darab 3. Jelas kan? Soalan nombor 2 pula. Berapa baris berapa laju? Tengok je lah balik kan. 1, 2, 3. Kemudian 1. 3 baris. 1 laju. Maka 3 darab 1. Okey, kamu kena tulis macam ni tau. Jangan tulis hasil darab dia pula. Okey, janganlah 3 darab 1 jadi 3. Jangan tulis 3. Tulislah 3 darab 1. Sebab 3 tu baris, 1 tu. Okey, so Ain cuba soalan 3 dan 4 tu juga nanti. Right? Okay. So, latihan nombor 3. Laju sikit buat soal ajar kelas ni. Baik. Tulis satu matriks bagi setiap peringkatnya. Dia suruh tulis je matriks apa-apa. Okay. Tulis je. Dalam kes ni contoh, ada 1 darab 2. Jadi, 1 baris 2 laju. So, 1 baris 2 laju. Dia tulis je nombor sini 31 sebagai contoh. Okay. Tulis je nombor apa-apa. Right? So, latihan dia kat sini ada 6 soalan. Okay. Ini ekstra. Paksa bagi 3 soalan latihan untuk hari. Okay. So, paksa cuba soalan nombor 1, 3. 2 dan 3. Yang ini 1, 2, 3 ni Ain buat sebagai homework. Okay. So, 2 darab 1. 2 baris, 1 laju. So, jadi apa? Contoh lah paksa tak. 3 negatif 5. Ni lah. Itulah jawapan dia. Okey. Yang ni padam lah Ni. Kita yang faham sendiri. Kemudian 3 baris. 1, 2, 3, 1. 3 baris, 1 laju. Boleh je lah. 1, 2, 3 contohnya. Okey. Okey. 2 baris, 2 laju. 2 baris, 2 laju. Buat satu pun. Jadi, negatif 1, 0, 1, 2. Boleh lah. Contoh. Okay. Ain just buat macam ni sahaja. Baik. So, latihan yang keempat. Dia kata kat sini, kenal pasti unsur tertentu berdasarkan matriks P. Diberi bahawa matriks P ialah nilai ini. Okay.
Ni yang poso kata tadi. Unsur kan. Tapi sebenarnya setiap baris ni kan dia ada nama dia kan. Baris 1, baris 2, baris 3. Lajur 1, lajur 2, lajur 3. Okay. Bila dia tulis kecil macam ni. Okay. Tuan-tuan. P13 kita tahu ni baris 1 lajur 3. Berapa nilai dia? Kita tengoklah. Baris 1 lajur 3. So nilai dia ialah negatif 4. Contoh dia tulis kat situ P23. P23 baris 2 lajur 3. So baris 1 baris 2 baris 3 lajur 3 1 2 3. So nilai dia ialah 9. Okey. Apa kita try go through satu-satu. So sama juga sini ada 8 soalan. Sama. Subal 4 soalan yang kamu kena jawab. 5, 6, 8 ialah homework. Baik. So nombor dia kat sini. Dia dah cakap kan. P dia ni. Ni matrix dia. So P31. Baris 3. Baris 3. Lajur 1. So baris 3. 1, 2, 3. Lajur 1 sini. Ialah P31 cm. Okey. P23 pula. Yang tadilah 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Dan ini sama dengan 9. P33. Baris 3, 1, 2, 3. Lajur 3, 1, 2, 3. Okey. So jawapan dia ialah 1. Jelas? Jangan. Ini dia untuk mula-mula matrix. Kamu faham dah Baik. Okay, so latihan 5. Dia suruh cari nilai usul juga. Tapi dia suruh tolak. Siap? Okay. So, bila bila macam mana kamu nak tolak ni, kamu kena kenal pasti dulu dah. Berapa nilai dia. Baik. So, baris 2, lajur 3. Baris 2, lajur 3. 1, 2, 3. Nilai dia 6. Dan baris 2, lajur 1. Baris 2, lajur 1. Jawapan dia ialah 6 tolak 2, 4. Okey. Sini ada 4 soalan kan. Dia ada 4 soalan. Harus jawab. Dan 3 dan 4 ni Ain kena jawab. Okey. So Q14. 1. Ya, hapus sikit. Okay. So, negatif 1 tolak negatif 3. Kenapa tadi? Ingat, 1, 4 ni negatif 1. 1, 2 lah negatif 3. So, negatif 1 tolak negatif 3. Saya dapat negatif 1 tambah 3. Ataupun 3 tolak 1. Ada 2. Okay. Saya kena buat satu-satu lah Kita buat satu-satu. Alright. Okay, tak apa. Kita go through yang ni pula. Tentukan sama ada setiap pasangan matriks adalah sama. Okay. Macam mana kita nak tahu dia sama ke tak? Dia dah bagi ke sini. Peringkat yang sama dan unsur-unsur sepadan adalah sama, barulah kita panggil matriks tu matriks sama. Macam mana maksud dia? Contoh peringkat tu tadi kan 2 darab 2 lah apa semua kan. Kita tengok peringkat dulu.
soalan A tu, peringkat dia ialah berapa? 2 baris 2 lajur, so 2 darab 2. Yang ni 2 darab 2 juga. Maka dia peringkat dia sama. Okay. Itu nombor 1. Yang kedua, unsur punya kedudukan pun nombor dia pun kena sama. Tengok. 6 sama kan? 6. Kedudukan sama kan? Negatif. Okay. Yang 7 dengan 7. Kita tengok 0.5, 1/2. Sama tak? Kali tengok macam tak sama. Tapi kita kamu tekan kalkulator. 0.5 adalah 1/2. Sama juga dengan yang bawah ni. Negatif 1.5 dengan negatif 3. So, dia sama. Bila semua nombor dalam pun sama, maka dia ada matriks sama. Okay. So, B. So, walaupun nombor dia ada yang berulang sama, tapi sebabkan kedudukan dia tidak sama. Okay. Kedudukan nombor tu tak sama. Peringkat dia sama. 1 darab P. Tapi sebabkan 2 dengan 1. Kedudukan tak sama. Sepatutnya 2 lah kat sini. Kalau 2 kat depan, so 2 lah kat sini kan. Sebabkan dia tak sama, maka kita tak boleh panggil dia matriks sama. Okay, so matriks tak sama lah dalam situasi ni. Okay. So, jadi sama juga. Ain cuba soalan 3 dan 4. Ni 4 yang sepatutnya. Baik. Kita tengok. A tolak B dengan AB. Dan B tolak A dan B. Adakah dia matriks yang sama? Soalan ni confuse sikit. Macam mana kita nak tahu dia sama ke tak? Kita bergantikan dia dengan nombor. Contoh. A ialah 2, B ialah 1. Kita tengok. A tolak B ialah 2 tolak 1 sama dengan 1. B tolak A adalah 1 tolak 2 sama dengan negatif 1. Nampak? Bila kita selesaikan, kita nampak nilai dia tak sama. Nilai ganjil 1 sini jadi negatif 1. Dia jadi macam ni. Maksudnya, matriks ni bukan matriks sama. Okay, bukan matriks sama. Dia tak samalah sensitif. Bukan matriks. Baik. Kita tengok sini pula. P tambah Q dengan 1. Q tambah P dengan 1. Tengok. Contoh. P sama dengan 2. Q sama dengan 1. So, P tambah Q sama dengan 2 tambah 1. 3. Dan Q tambah P ialah 1 tambah 2. Jadi jawapan ni sama kan? Maka ialah matriks sama. You faham ni? Boleh So, ni contoh lah sampai latihan 6 ni. Harapnya Ain boleh faham. Okay. So, kita tengok latihan nombor 7 pula. Kat sini dia nak kata nilai, tentukan nilai X dan Y bagi setiap persamaan matriks ni. So, dia kata awal-awal dia matriks ni matriks sama. Peringkat dia sama, kedudukan nombor pun sama. Jadi, kalau contoh sini. 6X negatif 75. So, kita tahu dah. X ni ialah 4 lah. Sebab kedudukannya sama. Dan Y pula ialah negatif 7. Dapat terus. Okay. So, soalan ni pun sama juga. 3 dan 4. Ain juga sebagai home. So, soalan pertama ni. X sama dengan 4. Dan Y sama dengan 1. Okay. Soalan nombor 2 pula. 2X tolak 10. 3X tolak 10. Y tolak 1. Yang ini, Ain kena buat algebra. Okay.
2x tolak 10 sama dengan 3x tolak 10. Kumpulkan yang x dengan x, yang bukan x dengan bukan x. So, negatif 10 kumpul sebelah sini, yang ada x ni kumpul sebelah sini. So, jadi 2x tolak 3x sama dengan negatif 10 tambah 10. So, sini kita dapat negatif x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Right. Jadi tengok balik Saya rasa air lemah yang ni. Okay. Yang keduanya, y tolak 1 sama dengan 2. Pindah negatif 1 ni. Y sama dengan 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka x sama dengan 0, y sama dengan 3. Okay. Jelas saya ni. Masa harap Ain boleh follow lah setakat ni sampai sini. Dia agak direct dan simple. Okay. So, kita tengok contoh 8. Yang ini dia dah melibatkan tambah dan tolak. Biasalah tambah. Kan? Sekejap Ain Sekejap. So, kita tandas. Okay, Ain boleh go terus balik yang tadi contoh. By following. Okay. Right. Okay. Okay. Yang contoh 8 ni sebenarnya dia cerita pasal tambah tolak biasa sajalah. So ini disuruh cari hasil tambah. Okay. Ingat setiap matriks ni dia kena tambah dengan kedudukan unsur yang sama. Dalam kes ni 2 tambah 4, negatif 11 tambah 6, 2 tambah 5. So 2 tambah 4, 6, negatif 11 tambah 5, negatif 5, 5. Betul kan? Negatif 5 dan 7. Okay. Contohlah Okay. So, kalau nombor 2. Tambah terus 5 tambah negatif 4. Negatif 10 tambah 20. 1, 10. 70 tambah negatif 20. Okay. Ini kita follow sikit
7 tambah negatif 20, negatif 13. Negatif 20. Okey. Lagi sekali. 1/3. Ini homework air. Kita tekan calculator je air tak apa. Right? Inilah hasil tolak dua matriks. Air sikit air. Alamak, sikit baru dia. Sorry.
Hello, sorry Ain lambat sikit. Nama anda saya tadi. Dah siap solat tu. Sorry, ambil masa aku sikit. Okay, so boleh sambung balik kat sini. Right. Okay, so yang sekarang ni, ini pula cerita kaitan dengan tolak. Okay. Tadi tambah, ni sekarang kita buat tolak. Hasil tolak dua matriks. Okay. So, benda yang sama je macam tambah tadi. Dia syarat dia mesti kena unsur pada kedudukan yang sama. Maksudnya kalau baris laju, baris satu laju satu kena jumpa baris satu laju satu juga. Dia tak boleh main tolak dua tolak yang bawah ni ke, tak boleh. Dia mesti kena kedudukan yang sama. Baik. So, bila kata negatif, tolak kan. So, negatif ni dia kena tolak setiap sambung ni lah. So, dia akan jadi macam ni. Okay. 2 tolak negatif 6. So, jadi 2 tolak negatif 6. Jadi 2 tambah 6. Jadilah negatif 3 tolak negatif 8. Jadi, kenapa? Negatif 3 tambah 8. Right? Tambah 8. Dan 4 tolak 1. Okay. Macam biasalah. Tolak macam biasa saja. Right. So, soalan dekat sini ada 6. So, Pak buat 3. Kan? Ain kena buat lagi 3 lah. Okay. So, ni kita cuba je. Tolak macam biasa. So, ni hasil dia akan jadi apa? 7 tolak 6, 9 tolak 4. So, dia akan jadi 1 dan 5. Right. Itu saja. Okay. Kita tolak ni pula. Okay. So, kalau ini berapa? Berapa peringkat dia? Peringkat dia ialah 1 darab 3. Okay. So, kamu kena buat jawapan pun dalam bentuk 1 darab 3. Okay. So, 6 tolak 1, 3 tolak 6, 9 tolak 2. Dan hasil dia ialah 5. Jadi, negatif 3. Hasil jadi itu. Right. Okay. So, sini 2 darab 2 kan. So, 30 tolak. Okay. Negatif 10. 50 tolak 70. 3 tolak negatif 6. Dan 9 tolak 4. Dan hasil dia 30 tolak negatif 10. Jadi 30 tambah 10. Jadi 40. Dan sini negatif 20. Sini jadi 9. Dan sini jadi D. Alright. So, ini konsep yang sama lah macam Pak Su terangkan tadi. Ini yang kamu kena buat. Okay. Ini yang kamu kena buat lah. Alright. Okay. So, kalau yang ini pula, ungkapkan setiap berikut dalam satu matriks tunggal. So, benda yang sama juga Ain. Ya, apa yang kamu kena buat? Kamu kena tambah dan tolak terus bagi dia selesai saja. Okay. Okay. So, kita siap-siap. 3 dan 4 ni Ain kena try. Okay. Sekejap je kan. Kalau ikutkan buat pun. Kalau ni tekan kalkulator je. Senang je. Okay. So, ni hasil dia jadi apa? Gabung terus pun boleh. 1 tambah 6 tolak 3. 2 tambah 7 tolak 4. So, 1 tambah 6, 7. 7 tolak 3, 4. 2 tambah 7, 9. 9 tolak 4, 5. Ini hasil dia. Okay. Untuk ini, 3 darab 1 kan. Baris 3 baris, 1 laju. So, 10 tolak negatif 2 tambah 5. 20 tolak 7 tambah 9. 30 tolak 10 tambah negatif 10. Okay. 10 tolak negatif 2. So, jadi 10 tambah 2, 12. 12 tambah 5, 17. 20 tolak 7, 13. 13 tambah 9, jadi 22. 30 tolak 10, 20. 20 tolak 10. 20 positif negatif jadi negatif. Okay. 30 tolak 10, 20. 20 tolak 10. 20 tolak 10 jadi 10. Itu hasilnya. Okey. Itu hasil dia. Baik. Boleh Alright. Okey, kita tengok yang 11 pula. Okey, yang ini dah melibatkan algebra.
benda yang sama tapi dia, kita tengok satu-satu lah. Okey. So sini ada 5 soalan. Okey, tak apa. Puan Su cuba buat 2. Buat 2, Ain kena buat lagi 3. Okey. So, yang ini gabung aja. Right? Disebabkan ni dia asing satu-satu kan. Kita ambil satu-satu lah. Atas-atas, bawah-bawah. Okey. So, 10 tambah X sama dengan 6. Cari nilai X. Berapa X? Kita pindahlah 10 ni sebelah. So, X sama dengan 6 tolak 10. Negatif 4. Kemudian yang kedua tu, 5 tambah negatif 2 sama dengan 3Y. So, 5 tolak 2 jadi 3. 3Y. Pindah 3 sebelah. 3 bahagi 3 sama dengan Y. Lepas tu tukar siap-siap. So, Y sama dengan 1. Okay, itu jawapan dia. Okay. Boleh tengok balik. Okay. Alright. So, soalan yang ni pula, 6X tolak 2 dengan 7 kan. So, kita ambil yang depan lah. So, jadi yang depan dulu jadi 6X tolak 2 tolak 2X sama dengan 3. So, selesaikan dulu. So, 6X dengan 2X tu boleh selesai. Jadi, 4X negatif 2 pindah sebelah. Jadi, 3 tambah 2. 4X sama dengan 5. Dan pindah 4X sama dengan 5 per 4. Okay, so ini salin balik. 7 tolak Y sama dengan 5. So, 7 pindah sebelah, negatif Y sama dengan 5 tolak 7. Negatif Y sama dengan negatif 2. So, kalau negatif Y sama negatif 2, maka Y sama dengan 2 lah. Kan? Pindah negatif tu. Okay, itu jawapan dia. Okay. Kita nak bagi kamu pening. Lepas tu cuba buat nombor 3 ni juga. So, nombor 4 dan 5 lah kamu selesaikan. Okay. So, sini atas yang atas tu je lah. So, 3X tambah negatif X sama dengan 10. So, 3X tolak X sama dengan 10. 2X sama dengan 10. Pindah 2. So, X sama dengan 10 bahagi 2. 5. Okay. Yang ini pula. 2Y tambah 3Y sama dengan negatif 10. So, 2 tambah 3 jadi 5Y negatif 10. Pindah 5. So, Y sama negatif 10 per 5. Jadi negatif 2. Okay. Alright. Harap kamu boleh follow. So, tengok balik YouTube ni nanti. And ulang balik untuk kamu bantu kamu untuk jawab soalan nombor 4 dan 5. Right. Kamu kena cuba. Kalau tak cuba, nanti kamu tak erti buat. So, memang susah lah. Nanti lagi banyak lagi benda nak pakai untuk algebra ni. Alright. Okay. So, kita try tengok yang bawah ni pula. Pendaraban satu matriks, satu nombor. Okay. So, apa dia buat kat sini sebenarnya, dia darabkan semua unsur kat dalam ni dengan nombor kat luar. So, ni 2/3 kan? Dia kena darab 6, darab negatif 12, darab negatif 3 dan darab 15. So, hasil dia jadi macam ni nampak. 2/3 darab 6, 2/3 darab negatif 12, 2/3 darab negatif 3 dan 2/3 darab 15. So, Ain darabkan saja. So, Ain akan dapatlah macam ni. Tekan je calculator. Okay. So, soalan kat sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, ni darab je Ain. Ain tekan calculator je nanti. Okay. So, ni hasil dia akan jadi apa? 3 darab 2 dan 3 darab negatif 4. So, Ain dapat jawapan dia 6 dan negatif 12. Okay. Yang ini pula benda yang sama. Jadi, negatif 3 darab 4, negatif 3 darab 3 per 6, negatif 3 darab negatif 5. So, jadi, negatif 12. Yang ini boleh kecilkan. Kecil-kecilkan. So, dapat 2. So, dapat negatif 3 per 2. Dan yang ni negatif 15. Ain tekan calculator je semua. Okay. So, Ain boleh dapatlah jawapan nanti. Right. Okay. So, yang ini benda yang sama. Kita cuba try ni. So,
1/2 darab 8, 1/2 darab negatif 20, 1/2 darab 22. Maka hasilnya ialah 4. Okay, 8 bahagi 2, 4. Yang kedua tu negatif 5. Dan yang bawah sekali 11. Okay. Soalan 4 dan 5 ni, Ain tolong cuba. Kalkulator je pun terus dapat jawapan. Okay. Alright. So, soalan 13. Latihan 13. So, latihan 13 ni, dia gabungkan tambah tolak dengan yang darab tadi. So, sama je lah. So, kat sini ada 3 soalan. Lepas tu buat 1. Lagi 2 ni, Ain tolong jawab. 1 dan 3. So, macam nak buat ni? Sama je lah. Dia akan jadi 2 darab 5, 2 darab 7. Tambah 6 dengan negatif 10. So, jadi 10 dan 14 tambah 6 dan negatif 10. Dan gabungkan 10 tambah 6, 14 tambah negatif 10. Dan hasilnya jadi 16 dan 4. Okey. Lepas tolak saja ini. Tekan kalkulator pun terus dapat. Okey. Okey. Right. So, latihan 14 ni, dia dah bagi dah siap-siap. Dia kata matrix A ialah ni, matrix B yang ini, dan C yang ni. So, dia tulis siap-siap kat sini 2A tambah 2B. So, kamu kena masukkan saja, gantikan nilai saja. Okey? Ganti nilai. So, kamu dapatlah jawapan nanti. Baik. So, sini 2A. Maksudnya 2 darab 2, 1, negatif 3, 6. Tambah 2 darab negatif 1, 4, 0 dan 2. Yang ini Ain, kalau Ain malas nak tulis ni, bila dah cekap nanti, Ain terus tak payah pun nak tulis 2 darab 2, 2 darab 1. Tapi Ain terus kira je. 2 darab 2 jadi 4, 2 darab 1 jadi 2, 2 darab negatif 3 jadi negatif 6, dan 2 darab 6 jadi 12. Dan nilai kat dalam ni pula jadi negatif 2, 8, 0 dan 4. So, hasil kat sini, barulah Ain tulis terus. Ni, yang ni Pak Su galakkan. Ain tolong tulis kat dalam. So, 4 tambah negatif 2. 2 tambah 8. Ni kenapa kena tulis? Supaya kita tak silap. Okay, so dan last kali 12 tambah 4. So, hasil dia, Ain dapat 4 tolak 2 jadi 2. 2 tambah 8 jadi 10. Negatif 6 tambah 0, negatif 6. 12 tambah 4 jadi 16. Hasil dia. Right. So, 2A tolak 2C. Okay, kita tengok ada berapa latihan. 4. Okay, ada 5. Okay. So, ni tak apa. Pak tolong agak ni. Okay. So, 2A tolak 2C. Jadi, sama dengan 2 kurungan 2, 1, negatif 3, 6. Tolak 2 kurungan 7, 0, 3, 1. Okay. So, masuk je lah nilai. Macam cakap tadi, 4, 2, negatif 6, 12. Ini pula, okay. Bila nak darab ni, tolong jangan darab negatif 2. Tapi darab 2 sahaja. Supaya nanti tak silap. Okay. Kalau tak nanti kamu confuse nanti dengan unit dekat sini ataupun operasi dia. So, darab 2 sahaja. So, hasil dapat apa? 2 darab 7 jadi 14. 2 darab 0 jadi 0. 2 darab 3 jadi 6. 2 darab 1 jadi 2. Yang ini baru kamu kumpul dan tolak pula. So, 4 tolak 14. 2 tolak 0. Negatif 6 tolak 6. 12 tolak 2. 12 tolak 2. Okay. So, hasil dia 4 tolak 14. Negatif 10. 2 tolak 0, 2. Negatif 6 tolak 6. Negatif 12. 12 tolak 2, 10. Ini hasil dia. Right? Okay. So, itu hasil kalau kita buat darab dan tambah tolak.
Untuk satu nombor sajalah. Untuk satu nombor. Okay, so yang 3 ni 1, 2, 3 tolong buat sebagai homework kamu. Walaupun ada 3. Okay, kalau soalan ni, ini Ain tengok betul-betul macam mana nak selesaikan. Walaupun ada kurungan macam ni kan. Kurungan ni maksud kita kena kembangkan dulu. Kita darab lah. 2 darab dalam ni, darab sini. So dia jadi 2A tolak 6B tambah 4C. Barulah Ain selesaikan satu-satu. Alright. Okay. So last kali, maksudnya rasa ni last kali. Okay. Last kali ni selesaikan setiap persamaan metrik berikut. Okay. Dia ada darab, ada tolak, ada tambah dan dia libatkan algebra. Okay. So kat sini ada 5 soalan. Banyaklah latihan tadi kan. Okay, tak apa. Yang ni cuba buatkan 3 soalan lah. Dan 2 lagi sebagai homework kamu. Okay, kita tengok. So P5 negatif 2Q. Okay. Kita nak kena cari P dan Q. So kat sini tulis jalan dulu. Jadi P ya ini habis bateri pula. So P besar pula. P 5 negatif ni tolak kan. So kita darab siap-siap jadi 4 dan 2Q. So sini jadi 3 dan 10. So baru kita gabungkan. So mana? Atas dengan atas ni lah. Yang atas ni atas ni semua. Atas. So P tolak 4 sama dengan 3. So, pindah negatif 4. So P sama dengan 3 tambah 4. Maka kita dapat jawapan dia 7. Okay. Untuk Q pula. 5 tolak 2. Q sama dengan 10. Pindah 5 dulu. Negatif 2. Q sama dengan 10 tolak 5. Negatif 2. Q sama dengan 5. Baru pindahkan negatif 2 tu. So 5 per negatif 2. So inilah jawapan akhir dia. Okay. Itu untuk yang soalan 1. Okay, nanti Ain tengok balik. Okay, so soalan nombor 2. Soalan nombor 2, selesai satu-satu lah. So dia akan jadi, kita darab je siap-siap. So jadi 10, 2 darab 5, 10, 2 darab 1, 2. Yang ni tolak. Ni 1/3 X dan 1/3 Y. Kurungan 2, 3. Okay. Kumpulkan. So 10 tolak 1/3 X sama dengan 2. Macam nak selesaikan? Okay. Yang ni Pak pernah ajar dulu. Kita darabkan dengan yang bukan bawah dia 3. So jadi 30 tolak X. Sebab 1 darab X. Okay. Dan 2 darab 3 jadi 6. So pindah negatif 30 ni jadi negatif X sama dengan 6 tolak 30. Okay. Dan negatif X sama dengan negatif 24. Maka kalau X negatif 24, so X sama dengan 24 saja. Okay. Kalau kita hilangkan negatif tu. Alright. Okay. Kita cuba yang Y pula. 2 tolak 1/3 Y sama dengan 3. Pindah 3 naik atas. Darabkanlah. 2 darab 3 jadi 6. Negatif 1 darab Y jadi negatif Y. 3 darab 3 jadi 9. Okay. So ini pindahkan 6 ni. So negatif Y sama dengan 9 tolak 6. Negatif Y sama dengan 3. Pindahkan negatif tu. So Ain dapat Y sama dengan negatif 3. Okay, ni jawapan dia akhir. X 24 dan Y lah negatif 3. Right, Ain?
So, harapnya boleh follow. Apa, kalau tak faham, suruh ditengok balik video ni, macam mana nak buat, nak pindah apa dulu, nak darab apa dulu, okey? Baru Ain cuba. Tapi syarat dia kena jawab dulu, tengok soalan lah tengok dia tak tahu. So, cuba jawab soalan ni. Okey? Yang tadi 3 ni homework pertama. Alright, so maksud sampai sini dulu. Sebab apa? Sebab yang lepas ini, dia dah masuk pendaraban 2 matrix dan dia lebih tough, lebih susah. Okey? Dia lebih mencabar nak jawab. So, kamu kena mahir betul-betul dekat algebra ni. So, banyak juga homework kamu ni. Kan? Banyak sangat sebab maksud nak kamu betul-betul mahir buat ni. Dan daripada awal tadi lah. Okey? Alright, tak apa. So, semua homework ni nanti kamu boleh tengok dekat ni lah soalan ni. Alright? So, kalau macam tu, masuk end dulu kelas ni. Allah, nanti kita sambung insyaAllah. Kalau tak ada masalah, tak ada apa, esok lepas nak sambung lagi dengan soalan peneraban antara dua matriks ni. Okay. Alright. So, homework ni tak apa, bukan hantar esok. Tapi hantar, sebabkan banyak kan. Mungkin by minggu depan ataupun ni lah. Boleh siapkan sepanjang minggu depan. Sebab nanti akan ada homework untuk peneraban matriks pula. Okay, Aim? Lepas tu end sharing screen dulu. Alright. So, buka balik. Okay. So, harap kamu boleh faham semua yang Pak Su share tadi. So, tadi pun ada time break lama jugalah tadi kan. Pak Su break sekejap. So, kamu boleh try lah, tengok. Nanti boleh forwardkan je video ni untuk bahagian ke yang last kali tadi kan. Okay. So, harap bermanfaat. Kamu boleh usahakan nanti insyaAllah. Boleh dapat A lah matematik apa. Pula. Do your best. Okay. Bye. Assalamualaikum.